KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan kaunselor anda melalui slot Guru Kursi Fuku bersama-sama saya Puan Efarina binti Muhammad Matori dari Pejabat Pendidikan Daerah Mualim. Baiklah cikgu-cikgu, pada kali ini saya akan membawa topik tentang persahabatan. Tajuk yang akan saya bawa ialah sahabat sejati, pelengkap diri. Baiklah cikgu-cikgu, saya ingin bertanya, ketika kita kecil, ketika cikgu-cikgu masih kanak-kanak, begitu juga saya, sudah tentu kita mempunyai rakan-rakan atau sahabat-sahabat yang sering mendampingi kita. Pendek kata, pada ketika itu kita mencari-cari apakah ciri-ciri seorang rakan atau sahabat yang akan menjadi teman kita sama ada sepanjang persekolahan, ketika kita di universiti dan kini kita sebagai seorang guru sudah tentu sama ada di sekolah ataupun di kolej dan sebagainya, kita masih memerlukan seorang yang bergelar sahabat. Seorang sahabat yang positif atau seorang sahabat yang mempengaruhi kita dengan perkara-perkara yang positif sangat penting untuk membentuk kepribadian. Saya juga pernah mendengar bahawa jika kita nak tahu masa depan seseorang itu, kita tengok dengan siapa dia berkawan dan buku apa yang dia baca. Ini bererti sahabat yang sejati memang akan melengkapkan diri kita. Baiklah cikgu-cikgu, seterusnya saya akan membincangkan tentang apakah isu yang selalu terjadi apabila kita membincangkan tentang persahabatan. Baiklah cikgu, apabila kita sudah bergelar guru, sudah tentu tidak sama ketika kita masih kanak-kanak. Jadi pada kali ini saya ingin membawakan beberapa isu di mana kawan ini boleh membuatkan kita merasai pelbagai emosi. Contoh yang pertama, kawan boleh membuatkan kita rasa gembira. Betul tak cikgu? Ada kawan-kawan bila kita pergi sekolah, kita masuk bilik guru, ada jenis kawan yang suka buat lawa. Hai Eva, jenis ceria kan? Ada rakan sekerja. Maksudnya dalam perbincangan ini adalah kita ketika berada di suasana sekolah. Okey, ada kawan yang buat kita gembira, suka buat lawak, menceriakan dan ambil berat. Siapa yang tak rasa gembira kan cikgu-cikgu jika kita mempunyai kawan yang mengambil berat tentang diri kita. Jika kita kelihatan sedih, jika kita ditimpa musibah atau ujian, maka kawan-kawan inilah yang akan cuba menghiburkan hati kita. Dan yang kedua cikgu, ada kawan-kawan cikgu juga kan yang membuatkan cikgu rasa bersemangat. Kawan-kawan cikgu inilah yang selalu memberi sokongan. Dikala mungkin cikgu diuji dengan satu ujian yang membuatkan cikgu rasa kecewa, maka kawan-kawan ini hadir dalam diri cikgu untuk memberikan sokongan dan memberi motivasi, agar cikgu kembali bersemangat. Dan biasanya komen yang mereka berikan ini, jika dia rapat dengan cikgu, biasanya ikhlas. Jadi maksudnya yang penting mereka mahu cikgu rasa bergembira dan bangkit semula. Namun cikgu, kadang-kadang kita juga dilanda dengan perasaan yang ketiga, iaitu rasa sedih apabila kita sebagai guru kita dikhianati. Mungkin kita ditikam dari belakang atau berlaku satu-satu cabaran, kita mungkin dipulaukan oleh rakan sendiri, atau lebih sakit lagi apabila cikgu diuji dengan rakan yang dikatakan talam dua muka. Di depan kita mulutnya manis tapi di belakang kita jadi kawan jenis ini kan cikgu akan membuatkan cikgu berasa sedih. Dan yang keempat yang ingin saya bincangkan adalah terasa hati. Pernah tak cikgu-cikgu terasa hati dengan rakan-rakan? Kadang-kadang ada rakan kita yang bercakap kasar, ada yang kalau dalam WhatsApp group tu, bila kita bercakap, tak ada siapa pun respon. Tapi bila orang lain, kita berasa bukan main lagi kau respon. Jadi kita akan terasa hati apabila kita
beria-ria bercakap tapi rakan tidak memberi respon yang kita harapkan, dan kita akan merasa bahawa diri kita tidak penting. Mungkin juga cikgu rasa seperti terhina. Jadi ini adalah isu-isu yang berkaitan tentang kawan, ya. Bukan sahaja kita alami ketika kita berada di alam persekolahan, sedangkan di alam pekerjaan, lebih spesifiknya kita sebagai seorang guru dalam sebuah institusi pendidikan, memang ada berlaku. Dan selepas ini kita akan bincang bagaimana untuk kita menghadapinya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah cikgu-cikgu, seterusnya saya akan membincangkan tentang apakah sebenarnya perbezaan antara sahabat, rakan dan kenalan. Jadi sebenarnya seperti yang kita bincangkan di awal tadi, peranan sahabat ini sangat penting. Sahabat ni adalah satu perhubungan yang hampir menyerupai persaudaraan. Maknanya sahabat akan sentiasa ada ketika kita memerlukan. Pada pandangan saya, sahabat baik ini tak perlulah kita berjumpa setiap hari, ya. Mungkin dia jauh kedudukan dengan kita, jauh di mata tapi dekat di hati. Tapi bila kita memerlukan, sahabat ini sentiasa ada. Walau macam mana keadaan di ketika itu, beliau akan cuba untuk membantu kita. Bagaimana pula dengan rakan? Rakan ni adalah orang yang boleh berkongsi minat, ada matlamat dan ada kerjaya yang mungkin sama. Maksudnya itu sebab dia sebut rakan sekerja. Dia tak sebut sahabat sekerja, ya. Rakan sekerja. Maksudnya boleh kata rakan ini kita selalu jumpa, tetapi tidak semuanya adalah boleh berada di tahap sahabat. Bagaimana pula dengan kenalan, cikgu-cikgu? Kenalan ni adalah orang yang pernah kita jumpa, kita pernah berinteraksi, tetapi tidaklah serapat rakan, atau lagi tinggi dia punya tahapnya adalah sahabat. Jadi maksudnya di sini dalam arti kata yang mudah, sahabat lebih mendalam, rakan sederhana, dan kenalan tu hanya di permukaan sahaja tahap perkenalan itu, ya. Oleh yang demikian, yang kita nak cari dan yang susah cikgu nak cari adalah sahabat sejati. Kenapa kita perlu memiliki sahabat? Spesifik, sahabat yang positif. Cikgu-cikgu, kadang-kadang saya pernah dengar orang kata saya tak perlu kawan baik, saya tak perlu sahabat, saya boleh hidup sendiri. Tapi sebenarnya yang ingin saya kongsikan pada hari ini, cikgu-cikgu, dalam kita menjalankan tugas kita sebagai seorang guru yang saban hari semakin mencabar, maka kita memang memerlukan seorang sahabat yang positif, sahabat yang baik. Yang pertama, memiliki sahabat yang positif ini penting sebagai sokongan emosi. Kerana seperti yang saya sebut tadi, menjadi seorang guru penuh dengan cabaran dari aspek mendidik anak murid, dari aspek perhubungan sesama rakan sekerja, dengan majikan, dengan ibu bapa. Maka kita memang memerlukan sokongan emosi untuk berkongsi suka dan duka supaya dapat mengurangkan tekanan. Kerana kita tidak boleh menyimpan seorang diri, ya cikgu. Kita perlu berkongsi dengan orang yang kita percaya, iaitu sahabat yang positif. Yang kedua ialah, dengan memiliki sahabat yang positif ini, kita boleh membuat aktiviti bersama-sama. Maksud saya, aktiviti bersama-sama ini termasuklah aktiviti PDPR, ya. Boleh bertukar-tukar fikiran, bagaimanakah untuk menghasilkan video bersama-sama, untuk berkongsi bahan pengajaran. Jadi kita memerlukan sahabat yang dapat memahami apa yang kita fikirkan, dan kita pun memainkan peranan sebagai seorang sahabat kepada mereka. Jadi maksudnya sahabat ini pentingnya untuk bersama-sama kita jalan seiring untuk mencapai apa yang kita nak dalam kerjaya kita. Yang ketiga, cikgu, dengan memiliki sahabat yang positif ini, kita akan lebih mudah untuk meminta bantuan, dan pada masa yang sama kita juga memberi bantuan kepada mereka. Pendek kata,
saling tolong-menolong dan saling memberi bantuan ketika diperlukan. Bagaimana agaknya kita hidup kalau kita tidak ada sahabat ini dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang guru? Kerana kadang-kadang ada hari tertentu, sebagai contohlah, kita perlu masuk ke kelas yang kita ajar, tetapi pada ketika itu kita mengalami cabaran, sakit ke atau ada kecemasan ke. Jadi siapa yang nak menggantikan kelas kita? Kerana cikgu lain pun ada kelas masing-masing. Tetapi jika kita memiliki seorang sahabat, maka saya yakin mereka tak akan teragak-agak untuk membantu cikgu. Yang keempat cikgu, sahabat yang positif ni sangat penting untuk memberi teguran ikhlas. Kerana kita tidak sempurna, kita memerlukan orang lain untuk memberikan teguran ikhlas kepada kita, supaya kita dapat menjadikan diri kita lebih baik dari hari ke hari, ya. Okey, yang kelima, sahabat positif ni juga cikgu akan membentuk kepribadian kita. Kan dah katakan kalau kita nak tahu macam mana seseorang itu, kita kena tengok siapakah kawannya. Ada satu cerita kita pernah dengar kan, kalau kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi, kita pun akan bawa wangi juga. Jadi maksudnya sahabat yang positif ini kita akan terikut-ikut dengannya. Sebagai contoh, gaya bercakap, gaya bekerja, penampilan diri, apa saja. Itulah sebabnya kita perlu mencari atau memiliki sahabat yang positif, kerana memang akan mempengaruhi kepribadian kita. Mana taknya setiap hari kita bergaul, setiap hari kita bertemu, jadi sudah tentu akan membentuk kepribadian ataupun personaliti kita. Yang terakhir, sahabat yang positif ni cikgu penting sebagai penyokong yang ikhlas dalam kerjaya. Saya dah sebut ikhlas tu kerana tidak semua orang yang akan senang dengan pencapaian kita. Sebagai contoh, katakanlah cikgu memenangi satu pertandingan, membawa 6 murid dan berjaya di peringkat daerah. Jadi sahabat dan ikhlas ini akan memberi cikgu sokongan. Yang ikhlas, okey, kau dah berjaya peringkat daerah, okey, inilah dia yang kita mahukan, ya. Oleh itu cikgu-cikgu ternyata adalah penting untuk kita memiliki sahabat yang positif. Cikgu-cikgu, dari tadi kita membincangkan tentang persahabatan, ya, tentang isu. Tapi sebenarnya apakah ciri-ciri persahabatan yang sihat? Yang pertama, apabila seseorang sahabat itu sentiasa ikhlas membantu rakan dalam kesusahan. Maksudnya tidak ada udang di sebalik batu. Itulah dikatakan ciri persahabatan yang ikhlas. Kan ada orang dia berkawan dengan seseorang, ada sesuatu, ya. Kalau dia dah tolong ni, dia nak sesuatu, nakkan balasan. Tetapi dalam erti kata persahabatan yang ikhlas, tidak timbul isu meminta balasan. Apa yang dilakukan adalah ikhlas semata-mata demi sebuah persahabatan. Dan yang kedua ialah persahabatan yang sihat apabila kedua-duanya mengamalkan budi pekerti, sopan santun yang tinggi. Ini penting, ya cikgu-cikgu. Tanpa kita sedar, kadang-kadang kita, macam saya sebut tadi, kita terkecil hati, terasa hati, kerana itu merupakan persahabatan yang tidak sihat ataupun tak layak kita kata sahabat pun, mungkin hanya rakan-rakan yang biasa, ya. Kerana sahabat yang benar-benar positif dalam sebuah persahabatan yang sihat, dia akan menjaga dari aspek akhlak, ya, dari segi percakapan, tidak memperkecilkan kita, tidak bercakap kasar, dan juga intonasi suara yang sesuai, ya. Ini yang penting, ya, kerana dalam sebuah perhubungan, komunikasi selalu menjadi sebagai satu penyebab kepada gangguan dalam perhubungan. Yang ketiga, ciri-ciri persahabatan yang sihat ialah saling menghormati hak masing-masing. Hak untuk berkawan, ya, hak untuk dari segi masa, ya. Kadang-kadang mentang-mentanglah kita sahabat, kita boleh suka-suka hati membuat perkara yang kadang-kadang kita ada boundary kita, ya, cikgu-cikgu. Walaupun dia sahabat, kita ada boundary. Jadi sahabat dalam perhubungan yang sihat, dia menghormati hak itu. Kerana kadang-kadang sebagai contoh, hak tentang laptop, itu hak kita. Jadi tak bolehlah tengok suka-suka hati, lepas tu pinjam duit tak pulang.
itu tak hormat kan maksudnya. Jadi persahabatan yang sihat dia saling menghormati hak. Seterusnya sentiasa bersangka baik. Tak adalah sikit-sikit cepat sentap ya, sikit-sikit terasa hati ya, ataupun katakanlah pada hari itu kita macam tak ada mood sangat nak bercakap, tapi sahabat kita ni sebab dia adalah sahabat yang positif dan persahabatan yang sihat, jadi dia tidak berprasangka buruk. Bahkan dia memberi masa kepada kita dan perlahan-lahan mendekati kita dan bertanya sekiranya kita ada masalah. Kemudian sahabat ini juga dikatakan seorang yang setia dan tidak mengkhianati rakan. Dalam satu ketika mungkin dia diuji tentang satu habuan ataupun apa-apa saja, tapi demi sebuah persahabatan dia tak sanggup untuk mengkhianati kita. Dan ciri yang terakhir ialah sentiasa menyokong tindakan baik yang dilakukan oleh rakannya. Inilah dikatakan sebuah persahabatan yang sihat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimana untuk menjadi seorang sahabat yang baik? Ini topik menarik ni ya. Jadi cikgu, di samping kita mengharapkan orang lain melayan kita dengan baik, kita juga perlu berusaha untuk menjadi seorang sahabat yang baik. Yang pertama, sebagai seorang guru, macam saya sebut tadi, cabaran menjadi guru bukan biasa-biasa. Cikgu setuju kan? Jadi yang pertama, untuk menjadi sahabat yang baik, kita perlulah menjadi seorang yang mengambil berat. Ambil berat tentang harakan cikgu. Kadang-kadang bila tengok kawan kita termenung, mungkin dia memikirkan tentang anak muridnya, mungkin dia ada masalah dari segi ICT, mungkin ada kerja yang diberikan oleh ketua jabatan atau pengetua atau guru besar yang tidak mampu dilakukan, maka kita ambil berat. Apa yang boleh kita bantu. Okey, yang kedua, untuk menjadi sahabat yang baik cikgu, kita cuba belajar untuk menghormati mereka, menghormati hak, menghormati barang mereka, menghormati kredibiliti mereka, menghormati kepakaran mereka, dan juga kita tidak merendah-rendahkan dia. Itu ciri-ciri sahabat yang baik. Dan yang ketiga cikgu, kita kenalah bersimpati. Dan simpati lebih tinggi daripada simpati adalah berempati. Kalau simpati ni cikgu, bila kita lihat kawan kita dalam kesusahan ya, kita pun ada rasa kesian ya, kita pun cuba memahami. Tapi kalau berempati cikgu, itu lagi bagus cikgu. Jadi untuk menjadi sahabat yang baik cikgu, belajarlah untuk menjadi simpati dan berempati. Dan seterusnya cikgu, untuk kita menjadi sahabat yang baik, beri komitmen cikgu. Beri komitmen ya. Maksudnya sekiranya ada satu tugas, sekiranya rakan kita baru melahirkan anak, so kita kena komit, kena melawat ya. Sekiranya kerja berpasukan, kita mesti memberi komitmen, kita membantu, tak boleh lepas tangan. Itulah sahabat yang baik. Tak naklah nanti kalau kita dalam tugasan, nama yang atas dia buat kerja, yang bawah-bawah tu tak ada. Tak boleh macam tu. Kita mestilah memberi komitmen. Dan yang terakhir adalah kita cubalah menyelami perasaan rakan kita, kerana mungkin satu-satu cabaran orang kita boleh handle, kita boleh menerima, tetapi mungkin rakan kita tidak boleh. Jadi kita cuba menyelami, kita tanya apa sebenarnya ya, apa yang kita boleh tolong. Itulah dia cikgu, ciri-ciri untuk menjadi sahabat yang baik. Baiklah cikgu-cikgu, seterusnya saya akan membincangkan apakah perkara-perkara yang perlu kita elakkan dalam sebuah persahabatan. Yang pertama cikgu, kita elakkan diri kita daripada mengumpat rakan-rakan kita. Ini maksudnya kadang-kadang kita tak sengaja melakukan tindakan tersebut, tapi bila kita bercerita dari seorang guru
kepada seorang. Jadi cerita tu akan bertebaran. Jadi kita elakkanlah daripada kita menceritakan tentang hal guru lain, kerana kita ingin menjaga aib rakan kita yang juga merupakan seorang guru, kerana kita akan diperhatikan oleh anak murid kita. Jadi kita sama-sama menjaga aib kita kan, dan maruah kita sebagai seorang guru. Yang kedua cikgu, kita sama-samalah untuk menjaga intonasi suara kita apabila bercakap sesama rakan sekerja. Bercakaplah dengan lemah lembut. Jika kita boleh membahagiakan rakan kita dengan intonasi suara yang menenangkan. Dan seterusnya cikgu-cikgu, apabila kita bersahabat ini, kita ada sempadan. Jadi kalau kita nak menggunakan barang ke, atau kita nak bertanya tentang perkara-perkara yang bersifat terlalu peribadi, kita fikirlah 2-3 kali dulu. Kalau kita dah pinjam barang, ambil di atas meja dia, kita pulang balik di atas mejanya. Macam itulah seterusnya. Apabila kita berjanji, kita cubalah sedaya upaya cikgu untuk menepati janji, ya. Kerana kita masing-masing sibuk, ya, sebagai seorang guru. Jadi apabila masa tu tidak ditepati, mungkin kawan kita ada perkara lain lagi yang ingin dilakukan, tapi sebab kita tak sengaja, terlupa, maka dia akan mengganggu jugalah perasaannya, ya. Itulah dia persahabatan yang seronok, yang rasa nikmat ni. Orang kata apa, lain macam, ya. Okey, yang last sekali cikgu, ya, sekiranya ada berlaku apa-apa cabaran, kawan kita mungkin melakukan kesilapan ke, janganlah kita pulaukan. Ataupun mungkin sahabat kita tu ada kekurangan, janganlah kita pulaukan. Jadi kita sama-samalah memberi sokongan. Jadi itulah dia cikgu, ya, tingkah laku yang perlu kita fikirkan dalam sebuah persahabatan. Baiklah cikgu-cikgu, sebagai kesimpulannya saya ingin memberi satu petua memilih sahabat. Yang pertama, kita pilihlah sahabat dengan kepribadian yang baik. Okey, kerana dia akan mempengaruhi diri kita juga. Yang kedua, apabila kita memilih sahabat, kita pilihlah yang mampu menjaga keaiban, dan kita juga perlu menjaga keaiban kawan kita juga. Yang ketiga, kita pilihlah sahabat yang sudi untuk susah dan senang bersama-sama kita. Seperti mana yang kita bincangkan, tugas sebagai seorang guru memang sangat mencabar. Jadi kita pilihlah sahabat yang susah senang akan tetap bersama-sama kita. Jadi apabila kita sudah memiliki sahabat yang memiliki ciri-ciri kepribadian yang baik, yang menjaga keaiban kita dan susah senang bersama kita, serta boleh berterus terang tentang kesalahan kita, maka jagalah sahabat tersebut, kerana itulah yang dikatakan sahabat sejati pelengkap diri. Didik TV KPM